Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua yang beragama Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah. Waalaikumsalam. Aki Akmal Pak Tanwi Syah Firdaus Azmizam, Mashan Dek Narong Zulkifli. Waalaikumsalam. Barosli Ismail Kori Gani Isma Putra Bongsu Nik Zawahir Siti Aisyah Zamal Cik Hasan Kadizan bin Latif Rish Gaming. Waalaikumsalam. Muhammad Bukhari Kak Kam Kiro Abdul Hamid Saudagar Kejora Rosli Ilmu Cahaya Arman Haji Abdul Ham Ismail Yahya Ismail Pak Long Mua Hafiz Azman Hassan. Hang balik dah kan tarawih bi. Salwa MZ hari ni sangkut. Hafiz Acik Lone Ranger Adi NH Makyi Saiful Nizam Zizan Ramizam Z Pilot Jeffrey Makpiah Man G7 daripada kota Kinabalu. Umi Sumayah Ijam Husin Akula Ramli Ismail Rahmat Arman. Waalaikumsalam. Hasrul Sani Pargon Usma Mama Aina. Teruskan perkongsian. Kalau di TikTok tuan-tuan, dia ada butang macam lambang anak panah tu. Tekanlah share banyak-banyak. Share semua ke grup WhatsApp, Telegram, grup semualah. Di Facebook dia ada button dia, button share tu. Klik button share tu, klik semua semua grup share. Barulah semangat sikit dah share. Terima kasih. Siapa share dia ada keluar gambar share tu. Saya tahulah kita ada share. Ada setengah orang yang kita ada share tapi tak naik. Riza Ahmad naik. Terima kasih. Kamrul Hisham Saipul Said. Macam di YouTube pun sama juga. YouTube tekan share, share lah seantero dunia. Cair Chat. Waalaikumsalam. Saya dah dapat detect dah Facebook saya masalah daripada sudut share dan view baru-baru ni. Rupa-rupanya dalam senarai blog Facebook saya ada lebih kurang, tadi saya buang tu ada 300 blog, termasuklah dengan member-member kita pun kena blog. Jadi saya tak tahulah siapa yang blog sebab saya bagi password Facebook saya kepada ... saja. Jadi tadi saya dah keluarkan dah senarai tu semua. Alhamdulillah lah. Lepas saya keluarkan tu baru nampak ada peningkatan. Rupanya ada agenda-agenda yang tertentu lah yang cuba dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Shashi Lok Subran terbaik. Terima kasih. Irwan Jalil. Waalaikumsalam. Ceras hadir. Terima kasih. Jadi tuan-tuan, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Salam sejahtera pada semua. Share lagi. Bagi dahsyat amat hebat dan rancaknya rambut kemas malam ni. Lama potong rambut saya. Lama orang tak potong rambut saya. Green Force. Jadi tuan-tuan, tadi kita ada saudara kita yang saya dimaklumkan berjalan kaki daripada Skudai untuk hadir ke Kuala Lumpur bagi menyatakan bahawa beliau sangat-sangat inginkan pengeluaran KWSP. Saya telah pun berhubung dengan PGIR, saudara sahabat kita Muhammad Farhan, yang mana beliau mengatakan bahawa akan adalah pasukan keselamatan yang akan menjaga sahabat kita tersebut daripada sudut makan minum dia dan sebagainya. Dijangka beliau akan mengambil masa dalam tempoh masa 6 hari untuk sampai di sini. Dan insyaAllah kalau dia sampai di sini, saya akan mintalah kepada PGIR untuk saya nak berjumpa dengan sahabat tersebut, untuk bersama-sama jugalah. Tengok kalau saya larat jalan-jalan, kalau tak larat saya jumpa dia di sini, yalah kan. Jadi sekarang ni dia berada lebih kurang jarak 60 km daripada tempat dia bermula tadilah di Skudai Johor tuan-tuan. Daripada JB pun, JB tak mahu jalan kaki juga. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Itulah menunjukkan keterdesakan rakyat pada hari ini
yang sanggup berjalan kaki beratusan kilometer untuk menunjukkan hasrat dia dan untuk menunjukkan bahawa keterdesakan beliau untuk mengeluarkan KWSP ni. Okey tuan-tuan, Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Awak ni Melayu tulen ke mamak? Pajak tanya soalan, tulen lah pak saya Melayu. Dalam surat beranak saya pun tulis saya Melayu. Habis tanya apa soalan-soalan macam tu. Tapi I have a lot of mix lah. Kalau betul-betul saya punya pure keturunan saya Rom. Saya mai daripada salah silah Rom. Tak percaya tanya Kak Ratu Naga, dia tahu. Saya punya atuk saya adalah Alexander of Macedon. Jadi saya punya moyang saya Alexander of Macedon. Lepas tu salah silah saya mai ikut Merung Mahawangsa, Praong Seri Merung Mahawangsa, Praong Seri Mahadupisat, Maha Perita Deria. Lepas tu mai lah turun sampailah Syafiq Alim. Tu dia panggil saya Praong Maha Syafiq Alim. Kalau nak tahu, tu dia panggil dia singa tu kan. Jadi jangan main-main, saya keturunan Merung Mahawangsa. Fadilah Hamid Adin, Waalaikumsalam. Jadi saudara semua okey lah hari ni lah. Orang kata apa, saya ni kembang Anwar Ibrahim. Biar betul. Biar muka, kalau orang kata Fik, kalau hang pilih muka hang sama dengan Bangladesh ataupun Anwar, saya sanggup lagi cakap muka saya macam Bangla Janganlah sesekali menyamakan muka saya dengan muka Banon kita. Bila Syafiq bersedia untuk menjadi calon, soalan tu, saya perjuangan ni saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya berjuang selagi boleh. Dan kenapa saya bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerana saya yakin bahawa dia adalah seorang Perdana Menteri yang mampu mengubah negara kita ke arah yang lebih baik. Dan saya yakin bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah seorang yang prihatin, mempunyai sifat-sifat yang terpuji untuk diangkat sebagai seorang pemimpin. Daripada sudut latar belakang agamanya, daripada sudut pendidikannya, daripada sudut pentadbiran dan pengurusan pentadbirannya, saya yakin bahawa dia adalah insan yang terpilih untuk mengubah struktur negara kita. Dan keyakinan saya ini bersandarkan beberapa bukti lah. Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Saya percaya, saya yakin dengan saya membaca beberapa buku tentang human behavior ataupun sikap semula jadi manusia ini, tidak ada manusia yang mana dia boleh menggadaikan kedudukan diri dia sendiri. Sebab manusia ni diuji dalam 3 perkara. Yang pertamanya adalah harta, darjat, dan juga wanita. Jadi manusia ni diuji dalam 3 perkara, harta, tahta dan juga wanita. Jadi mana-mana manusia pun kalau ada orang offer kat dia harta, susah dia nak tolak. Ataupun kalau dia dah duduk, dia dah pegang harta tu, susah untuk dia melepaskan harta tersebut. Sebab tu ada orang yang bankrupt, sanggup bunuh diri. Jadi ada juga macam mana host boleh handsome lah malam ni kan. Abang Ben jangan duk buat modal ya. Okey. Jadi begitu jugalah dengan kedudukan, dengan tahta. Jadi manusia kalau dia dah duduk dekat sesuatu tempat yang tinggi, dia geli tuan-tuan. Susah untuk dia melepaskan kedudukan dia tu demi orang lain. Susah, mana ada orang yang sanggup undurkan diri daripada sesuatu kedudukan yang membawa manfaat yang besar kepada dia semata-mata kerana orang lain. Orang yang dia tak kenal pun, yang bukannya anak beranak dia, bukan adik-beradik dia, bukan saudara mara dia pun. Tetapi demi orang itu dia sanggup untuk bergolak gadai dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya melihat Tan Sri dulu adalah timbalan Perdana Menteri. Apabila Tan Sri Muhyiddin menjadi timbalan Perdana Menteri pada zaman Najib tersebut, dia ada chance untuk dia jadi Perdana Menteri pun. Dan dia ada chance untuk dia menyamun duit YMDB berbilion-bilion ringgit pun. Dan dia boleh duduk diam. UMNO boleh bertahan sampai bila-bila dengan dia duduk diam. Dan dia boleh menjadi kaya-raya
boleh beli boleh membina istana di dunia, duitnya berbilion-bilion ringgit. Namun dia tidak, orang kata apa, tidak geli dengan kedudukan tersebut. Dia tidak memikirkan soal wang ringgit yang dia dapat, dia fikir soal rakyat. Rakyat ni bukan dia kenal pun tuan-tuan. Rakyat Malaysia ada 32.9 juta. Dia bukan kenal semua pun. Cuba tuan-tuan pergi tanya Tan Sri, dia kenal tak saudara semua? Mungkin ada di sini dia kenal lah. Macam Tuan Khairul Anwar Ramli tu, memanglah kenal. Siapa tak kenal? Saya 32 tahun saya hidup. Kalau orang tanya saya apa yang saya paling bangga sekali adalah kerana saya mengenali beliau lah, Tuan Khairul Anwar Ramli ni. Jadi dia mungkin Tan Sri kenal hal lain ni. Tan Sri bukan nak kenal pun. Sebab ramai rakyat Malaysia. Tapi pada waktu itu Tan Sri mengambil keputusan. Dia kena pecat daripada kedudukan nombor 2 yang tertinggi dalam negara kita. Sebagai timbalan Perdana Menteri dia kena pecat. Sebab apa? Sebab dia fikir soal kita. Dan dia buktikan bahawa yang mengatakan bahawa memang dia adalah seorang yang prihatin rakyat dan melihat kepada kepentingan rakyat adalah apabila dia menjadi Perdana Menteri semula. Allah menganugerahkan beliau dengan pengorbanan yang beliau buat. Allah anugerahkan. Lepas pada itu dia jadi Perdana Menteri. Dan kita boleh melihat sendiri apabila dia jadi Perdana Menteri, Allah SWT nak tunjuk kepada kita bahawa dia ini adalah pemimpin yang bagus. Adalah apabila negara kita diuji. Dia jadi Perdana Menteri di saat negara kita menghadapi wabak yang terbesar di dunia, iaitu wabak COVID-19. Jadi bila berlakunya bila berlakunya wabak COVID-19 ni, kalau kita tengok dia adalah pemimpin yang pada waktu itu memimpin negara kita yang menyelamatkan jutaan nyawa dan juga membantu jutaan rakyat Malaysia dan digelar sebagai bapa prihatin negara. Jadi saya rasa tak perlulah saya nak apa-apa pun daripada Tan Sri. Tak perlulah saya mengimpikan ataupun mendambakan apa-apa daripada dia. Saya bersama-sama dengan dia adalah untuk membalas jasa dan budi beliau, dan juga saya bersama-sama dengan beliau kerana saya yakin dan saya tahu saudara juga yakin sebagaimana saya. Okey tuan-tuan, Okey tuan-tuan, jadi hari ni Anwar dan juga Walanon ni rajinlah bila mereka dah hujah, mereka dah putih, maka mereka mainlah tentang isu-isu berkaitan dengan integriti, rasuah dan sebagainya. Jadi hari ni Anwar Ibrahim dia berucap berkaitan dengan integriti, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Sebelum ni saudara semua, saya pun tidak tahu bahawa orang yang bercakap soal rasuah ini, orang yang bercakap soal salah guna kuasa ini adalah bekas banduan rasuah dan juga bekas banduan salah guna kuasa. Jadi tuan-tuan, saya memetik daripada akhbar yang dilaporkan di negara Kemboja sewaktu Perdana Menteri kita melawat negara tersebut. Jadi bila dia melawat negara tersebut, maka akhbar daripada satu parti di sana, parti yang memerintah kerajaan di sana, iaitu parti CPP, telah pun mengeluarkan kenyataan media bahawa Perdana Menteri kita yang seorang bekas banduan rasuah dan salah guna kuasa yang telah pun dipenjarakan telah pun melawat negara mereka. Jadi bukan kata kita mendapat malu di peringkat negara kita, malah kita mendapat malu di peringkat luar negara. Apabila hari ini rakyat tahu bahawa orang yang cakap soal rasuah ini adalah seorang pesalah rasuah. Untuk rekod saudara semua, Anwar Ibrahim sebelum ini pernah dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun kerana didapati bersalah atas 4 pertuduhan rasuah yang dilakukan pada tahun 1997. Hakim Datuk S. Agustin Paul, nama dia sedap tuan-tuan. Hakim ni nama dia Datuk S. Agustin Paul yang membicarakan kes Anwar ini dalam penghakiman setebal 394 muka surat berkata, keputusan yang diambil oleh beliau selepas menimbangkan dengan teliti undang-undang dan fakta
serta asas pada keseluruhan kes di mana beliau mendapati pihak pendakwa berjaya membuktikan kes melangkaui ataupun mengatasi keraguan munasabah untuk menyabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah terhadap tuduhan rasuah dan salah guna kuasa yang dikenakan ke atasnya. Maka itu betul lah saudara, sebab saya ingat ke negara Kemboja ni saja aja cakap kata Perdana Menteri kita ni rasuah, maka ada alasan penghakiman tersebut dan hakim tu nama dia Datuk S. Agustin Paul yang telah pun menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun kepada Anwar Ibrahim atas 4 pertuduhan rasuah. Di dalam penyataan pembelaan, Anwar mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Jika saya boleh menambah Tuan Hakim, apakah peninggalan seorang hakim? Sudah tentu penghakimannya. Jika penghakimannya seadil-adilnya, maka akan harumlah namanya zaman berzaman. Sebaliknya, ketidakadilannya akan meninggalkan bau busuk ke atas namanya hinggalah kiamat. Anwar turut mengatakan dalam penyataan pembelaan, beliau telah dihukum berdasarkan kepada skrip yang ditulis oleh konspirator ataupun mereka yang berkomplot secara jenayah untuk menjatuhkan beliau dan bukannya oleh mahkamah. Anwar Ibrahim sebelum ini dalam pendakwaan ini mengatakan tuduhan rasuah ke atas beliau adalah satu konspirasi ataupun pakat jahat jenayah untuk memburukkan namanya, nama keluarganya dan menjatuhkannya kerana beliau ada bukti untuk menyabitkan seseorang dalam kesalahan rasuah. Di dalam pendakwaan ini, beliau mengatakan dengan jelas bahawa konspirasi ini disusun atur oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Menteri MOF pada waktu itu dan juga Menteri Tugas-Tugas Khas iaitu Tun Daim Zainuddin, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Datuk Seri Megat Junid bin Megat serta Menteri Perdagangan dan Antarabangsa Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Rafizah Aziz. Anwar mengatakan bahawa mereka-mereka inilah yang terlibat kerana beliau mempunyai bukti untuk menyabitkan mereka dalam kesalahan-kesalahan tertentu. Dan selama 25 tahun di Malaysia, Anwar menjajah bahawa beliau berjuang untuk menuntut keadilan bagi diri beliau, yang mana beliau telah pun difitnah dan beliau pun telah dimalukan dengan begitu jijik sekali. Sebelum Anwar bercakap soal integriti, soal nak membebaskan negara daripada rasuah dan salah guna kuasa sebagai rakyat Malaysia pada hari ini, semua orang berharap agar Anwar membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum beliau bercakap soal nak membersihkan negara dan sebagainya. Sebelum ini, beliau mengatakan bahawa jika beliau menjadi seorang Perdana Menteri, beliau akan membuktikan bahawa pendakwaan yang dilakukan ke atas beliau adalah konspirasi politik dan sebagainya. Dan di dalam laungan reformasi, sudah pun kita tahu, rakyat Malaysia tahu bahawa reformasi adalah untuk menuntut keadilan bagi Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan, sekarang ini beliau sudah menjadi Perdana Menteri. Anwar telah pun menjadi Perdana Menteri. Rakyat selama 25 tahun mendengar Anwar meratap dan penyokong-penyokong Anwar berhujah, berbahas, mengatakan bahawa Anwar telah pun dilakukan secara tidak adil, ditindas dan sebagainya. Apabila beliau telah menjadi Perdana Menteri, yang pertama kita minta tolong buka semula siasatan kes rasuah Anwar 1997 dan buktikan bahawa itu adalah konspirasi politik dan sebagainya. Sebab apa rakyat meminta perkara ini? Supaya pihak PDRM, SPRM menyiasat semula kes tersebut. Kerana seluruh dunia menyelar Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bercakap soal integriti dan rasuah
tetapi beliau sendiri adalah banduan yang pernah dipenjara atas kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Begitu jugalah dalam lawatan beliau ke Kemboja baru-baru ini. Apabila media di sana melaporkan yang mana mengatakan negara mereka telah dilawati oleh Anwar Ibrahim yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pernah dipenjara 7 tahun kerana rasuah dan salah guna kuasa. Perkara seperti ini amat memalukan negara kita dan rakyat dalam negara kita. Tambahan pula, apabila dunia melihat timbalan Perdana Menteri sekarang juga sedang dibicarakan melibatkan 47 kes rasuah dan salah guna kuasa, namun Anwar tetap melantik beliau ke dalam jawatan tertinggi dalam kerajaan. Dan rakyat di Malaysia tidak mahu pelabur-pelabur lari keluar negara dan bursa Malaysia terus meruduk kerana mereka tidak yakin dengan negara yang dipimpin oleh seorang banduan perasuah dan salah guna kuasa. Kerabat diraja dan Saudi Arabia juga menolak untuk bertemu dengan Perdana Menteri kita. Kemungkinan besar kerana beliau tidak mahu dilabel sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam negara Arab itu yang menyokong ataupun berdiri sebelah dengan seorang Perdana Menteri yang pernah disabitkan atas kesalahan rasuah dan juga salah guna kuasa. Rakyat di Malaysia tidak mahu lagi benda ini berterusan. Rakyat di Malaysia tidak mahu pemimpin kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dihina sebagai banduan rasuah dan salah guna kuasa. Rakyat inginkan kes rasuah Anwar Ibrahim dibicarakan semula, di mana mereka yang Anwar Ibrahim sebut sebagai perancang konspirasi untuk menjatuhkan beliau dan juga mencemarkan imej beliau, semuanya masih hidup dan sihat pada hari ini. Kes melibatkan ini adalah yang masih hidup Tan Sri Musa Hassan masih hidup, Abdul Ghani Patail, yang ni saya tak pasti, Tun Mahathir Mohamad masih hidup dan sihat, serta boleh dibicarakan jika Anwar benar-benar ingin mencucikan namanya dan mempunyai bukti yang begitu kukuh sebagaimana yang beliau bagi tahu kepada penyokong beliau selama 25 tahun bahawa beliau mempunyai bukti untuk menyabitkan kesalahan kepada Tun Mahathir Mohamad dan juga menyabitkan kesalahan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam konspirasi untuk menuduh beliau seorang perasuah dan sebagainya. Siang tadi saudara kerajaan apa ni? Tutankhamun banyak kerja ibadat Johor Ramadan. Ni saya cakap tentang fakta, bukan saya fitnah. Boleh cek fakta ni. Mungkin orang PKR nak sembunyikan benda ni dan saya tak salahkan. Sekejap saudara. Oh, bos call, dia tahu kot saya tengah live. Macam mana saya nak angkat call. Okey Oh. Itu tengah live tu. Ya. Ada part-part pun duduk live. Kita. Okay, kita. Ya. Okay, kita. Alright. Okey, tuan awak sangkut Ustaz? Ada call. Alamak, bateri satu ni habis pula dah. Tak apa. Okey, tuan saya tak salahkan penyokong PKR yang baru dan mereka yang muda yang tidak tahu apa-apa cerita tentang kepimpinan Anwar Ibrahim sebelum ni. Mungkin mereka tidak tahu. Mereka cuma ingat Anwar cuma ada satu kesalahan saja. Itu kesalahan yang saya tak mahu sebut dan saya tak pernah sebut pun dekat dalam live saya ni. Yang saudara semua tahulah yang mereka raja untuk sebut tu kan. Jadi saya tak suka untuk sebut benda tu. Dia mungkin tahu kata Anwar mungkin ada kesalahan tu saja. Dia tidak tahu bahawa Anwar Ibrahim juga pernah dipenjara 6 tahun dan pernah didapati bersalah kerana rasuah dan juga salah guna kuasa.
Saya bersembang hari ini, saudara semua, dengan seorang anak muda daripada PKR petang hari, saudara semua. Dia terkejut bila saya kata bahawa pemimpin dia pernah disabitkan atas kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Dia terkejut bila saya tunjukkan kertas pendakwaan yang mana hakim yang bernama Datuk S. Agustin Paul pernah pun menjatuhkan hukuman ke atas Anwar Ibrahim berkaitan dengan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Dia cuma kata dalam pengetahuan dia, pemimpin dia Anwar Ibrahim dianiayai dan dituduh dalam kesalahan ... Dan dia tidak sangka bahawa Anwar juga pernah bersalah dalam kesalahan rasuah. Saya tanya beliau, sekiranya beliau dah tahu sekarang ni apa harapan beliau? Dan anak muda yang menyokong PKR ini mengatakan bahawa sekiranya Anwar ini mengatakan bahawa pendakwaan ke atas dia tidak adil dan mempunyai konspirasi politik dan sebagainya, maka Anwar perlu membawa Tan Sri Musa Hassan, Gani Patail dan juga Tun Mahathir ke muka pengadilan untuk membuktikan kepada rakyat di Malaysia bahawa beliau betul-betul telah pun dijatuhkan secara jahat dan sebagainya. Ini adalah janji Anwar kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan PKR untuk mendakwa Tun Mahathir Mohamad, khususnya yang dikata selama 25 tahun dalam ceramah Anwar kata, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan heret Tun Mahathir dan keluarganya ke mahkamah atas kerana kekayaan Tun dan anaknya, serta orang kata pendakwaan politik yang dikatakan dilakukan ke atas Anwar Ibrahim. Jadi Anwar perlu melunaskan janjinya untuk membersihkan fitnah ke atas dirinya dan keluarganya sekiranya benda itu benar, kerana rakyat melihat perkara ini selama 25 tahun dan tidak pernah dibuktikan kesahihannya. Anwar hanya bercakap mempunyai bukti, apabila menjadi Perdana Menteri dia tidak membawa kepada pendakwaan. Saya bertanya kepada orang muda tersebut, kalau Anwar tidak buat, anda percaya saya tanya kepada anak muda tersebut, kalau Anwar bercakap bahawa dia tidak melakukan rasuah dan tidak melakukan kesalahan ... adakah anda percaya? Maka anak muda itu menjawab, sewaktu tidak ada kuasa dahulu, mungkin beliau akan percaya kerana beliau diceritakan oleh orang-orang yang terdahulu mengatakan bahawa Anwar teraniaya, dinafikan keadilan bagi diri dia dan sebagainya. Dan saya kata kat dia, kalau sekarang ini Anwar kata dia dianiaya dan tidak mendapat keadilan yang sewajarnya, adakah anda akan percaya? Anak muda ini daripada parti PKR sendiri mengatakan bahawa dia tidak mungkin sesekali akan percaya kepada Anwar Ibrahim kerana Anwar perlu membuktikan apa yang dia katakan kerana sekarang dia ada kuasa di mana dia tidak perlu lagi untuk berceramah dan hanya bercakap sahaja tetapi tidak mengambil tindakan yang sewajarnya kepada mereka-mereka yang dikatakan telah pun melakukan konspirasi politik kepada diri dia dan keluarga dia. Apa yang saya cakapkan ini, tuan-tuan, bukannya datang daripada mulut seorang yang bernama Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Bukan datang daripada mulut saya. Apa yang saya cerita kepada saudara-saudara datang daripada orang PKR sendiri, ahli AMK PKR sendiri yang berkata berkenaan perkara tersebut. Jadi pimpinan PKR mungkin yang ada tengok live saya pada malam ini, takkan mereka tak nampak, takkan mereka tak dengar suara ahli-ahli mereka. Sekarang bukan masa lagi untuk mereka nak sembang saja, nak orang kata nak ceramah saja. Ambillah tindakan dan buktikan bahawa apa yang Anwar cakap selama 25 tahun ini adalah perkara yang benar, bahawa Tun Mahathir telah pun menganiayai diri dia. Tun Mahathir adalah bapa perasuah dan sebagainya. Ambil tindakan, jangan sembang saja
tapi bila jadi Perdana Menteri dan tidak ada bukti sebagaimana yang dicakap selama 25 tahun. Okey saudara. Tak apa saudara. Kemungkinan besar anak muda tersebut daripada Walanon akan menjadi walaun kita. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak yakin dengan Anwar Ibrahim punya kata-kata. Sebab dia kata dah lah ni dah ada kuasa, duk sembang saja buat apa? Ambillah tindakan. Kalau dia tak ambil tindakan, maka anak muda tersebut kata kat saya, dia akan mempertimbangkan sama ada dia akan ataupun dia akan mengatakan Anwar hanya sembang saja. Okey, entah Okey, entah Ketua Menteri Melaka. Syafiq bila nak main mahkamah lagi? Tak ada masa nanti set ni seperti ni. Hampa pergi blog ni siapa? Mungkin orang ni pernah jumpa saya kat mahkamah. Mungkin dia pegawai di mahkamah. Aduh, unblock dia balik. Okey Topik yang kedua, Ketua Menteri Melaka letak jawatan. Hari lagi MR, waalaikumsalam MR. Ketua Menteri Melaka letak jawatan. Saya ada sumber-sumber saya yang saya dapatlah saudara-saudara semua. Ada sumber mengatakan Datuk Seri Sulaiman dia meletak jawatan kerana dia tidak menerima untuk membentuk kerajaan negeri perpaduan di Melaka sebagaimana yang dituntut oleh DAP Melaka iaitu Ko Poy Tiong. Jadi dia tak setuju, sebab itulah dia letak jawatan. Bagi Datuk Seri Sulaiman Ali, BN menang secara majoriti mudah di mana rakyat secara keseluruhannya di Melaka telah pun menolak kepada Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Melaka tahun 2021. Untuk rekod saudara semua, di Melaka pada waktu itu BN menang 21 kerusi, Pakatan Harapan menang 5 kerusi dan Perikatan Nasional menang 2 kerusi. Jadi bagi Datuk Seri Sulaiman ini adalah tidak adil untuk menafikan hak adun-adun Barisan Nasional dengan menggantikan dengan adun-adun daripada Pakatan Harapan yang telah pun ditolak oleh rakyat di Melaka. Hujah Datuk Seri Sulaiman ada benarnya kerana mengikut statistik pada PRU ke-14, Pakatan Harapan menang 15 kerusi di Melaka manakala BN menang 13 kerusi di kerusi DUN di Melaka. Sumber yang saya dapat juga memberitahu kepada saya mengatakan UMNO di Melaka hanya diberitahu bahawa tujuan Zahid Hamidi bersama dengan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan hanyalah sementara sahaja. Kerana bagi Zahid adalah tiada sesiapa ataupun tidak ada mana-mana parti yang mempunyai majoriti mudah selepas PRU ke-15 untuk membentuk kerajaan. Jadi Zahid memberitahu kepada UMNO Melaka, mungkin kepada ahli-ahli UMNO yang lain juga bahawa sekarang ini mereka membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dengan gabungan-gabungan dan kesefahaman di antara parti-parti yang lain untuk membentuk kerajaan sementara bukannya untuk terus bersama dengan DAP dan PKR. Ini sumber juga bagi tahu kepada saya. Maka saudara semua, jadi oleh yang demikian Datuk Seri Sulaiman tidak beranggapan bahawa tidak ada keperluan untuk UMNO Melaka menerima agenda kerajaan perpaduan kerana Melaka hukuh majoriti mudah seperti Johor. Jadi dia tidak perlu bergabung dengan mana-mana parti untuk nak bentuk kerajaan. So for what reason dia nak menerima agenda kerajaan perpaduan tersebut? Jadi sumber mengatakan apabila Datuk Seri Sulaiman memberi alasan ini, maka Zahid marah dan bengang dengan keadaan ini dan mengarahkan agar sokongan ditarik kepada Datuk Seri Sulaiman, dan jika beliau bermaruah disuruh beliau letak jawatan sebagai Ketua Menteri Melaka. Berita melaporkan Ketua Menteri Melaka yang baru akan dilantik adalah Datuk Seri Raub Yusof
yang akan menggantikan Datuk Seri Sulaiman. Jadi tuan-tuan, untuk rekod tuan-tuan, Pakatan Harapan sebelum ini menuduh Raub Yusof melakukan rasuah dan juga salah guna kuasa berkaitan dengan konsesi pasir di bawah Maris, yang dikatakan duit daripada Maris ini telah pun dilencongkan ke dalam akaun Ketua Menteri ataupun kepada Raub waktu dia menjadi Ketua Menteri. Nampaknya bukan sahaja di peringkat persekutuan, malah di peringkat negeri turut Anwar menyusun dan menerima pimpinan yang dikatakan rasuah dan salah guna kuasa dahulu. Dulu mereka kata Raub rasuah, sekarang ni mereka nak kerajaan perpaduan Melaka bersama-sama dengan orang yang mereka kata rasuah dan sebagainya. Maka samalah UMNO dengan BN ni, Pakatan Harapan dengan UMNO ni, maka prinsip mereka sama saja, maka eloklah mereka duduk sekali dan sebagainya. Bagi orang UMNO, saya nak bagi tahu kepada orang-orang UMNO ni yang tidak ada jawatan, yang duduk kat bawah, yang mengharapkan perjuangan Melayu. Anda sudah melihat satu persatu negeri UMNO akan bakai tergadal. Tidak ada gunanya menang majoriti mudah tetapi terpaksa melutut dan sujud kepada lawan yang sekarang ini menjadi rakan perpaduan. Yang cerdiknya adalah Pakatan Harapan, yang mana di Selangor dan Pulau Pinang UMNO masih lagi di kerusi pembangkang dan tidak dijemput untuk menyertai kerajaan perpaduan. Manakala di negeri UMNO pula, mereka nak minta jawatan dan kedudukan, mereka tak nak jadi pembangkang, dan UMNO menjadi bodoh untuk bagi sahaja kedudukan kepada mereka tapi tidak dapat balik timbang balas dekat negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan. Lepas Melaka, sudah tentulah negeri yang ke selatan akan menjadi mangsa. Ada orang mengatakan dengan cerita On Hafiz juga akan digantikan dengan Fuad Zakashi, sebab On Hafiz tidak setuju dengan agenda kerajaan perpaduan di negeri itu. Jadi tuan-tuan, sama jugalah walaupun di Johor On Hafiz menang 40 kerusi, majoriti mudah, namun terpaksa tunduk kepada Pakatan Harapan yang hanya memenangi 13 kursi DUN sahaja. Adakah orang UMNO nampak sekarang ni bahawa Zahid bukan untuk menguatkan UMNO, tetapi nak membunuh UMNO demi kepentingan peribadi beliau semata-mata? Jadi apa yang menjadi dekat Melaka dan Johor selepas pada ini patutnya menjadi kayu ukuran kepada orang-orang UMNO, sama ada mereka ingin setia bersama dengan UMNO ataupun mereka akan meninggalkan UMNO. Saudara semua, kita kena tahu asas penubuhan UMNO adalah untuk menjaga kepentingan orang Melayu dan kedudukan bagi orang Melayu. Jadi UMNO hari ini bukan nak jaga kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu. UMNO hari ini hanya mengikut kepada telunjuk Zahid sahaja, hanya untuk kepentingan Zahid dan keluarga sahaja. Adakah orang-orang UMNO yang kat bawah yang tak dapat apa-apa, yang makcik-makcik ni, yang pacik-pacik ni, anda nak menggadaikan prinsip ketuanan Melayu semata-mata demi kerana kepentingan Zahid sahaja? Maka lebih baiklah orang-orang UMNO ambillah keputusan sebagaimana yang telah dibuat oleh Tan Sri Anwar Musa untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Tak kisahlah sama ada bersama dengan PAS ataupun bersatu. Yang paling pentingnya adalah untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional bagi mengukuhkan kembali perjuangan Melayu, bagi menyatu padukan semula orang Melayu dan menendang UMNO yang mengkhianat kepada orang Melayu ini sejauh-jauhnya daripada pentadbiran negara kita. Okey saudara, jilat Wak Zahid dapat jawatan. Kalau yang jilat dapat jawatan tu tak apalah, tapi yang kalau yang kat bawah-bawah ni, yang ketua cawangan yang tak dapat apa-apa, yang duduk saja di kampung-kampung yang tak ada apa-apa, so untuk tujuan apa dia masih lagi hidup bersama bagi sokongan kepada UMNO, Zahid dan sebagainya. Jadi saya bukan nak kira hak ada jawatan ketua bahagian ni, hak ada jawatan ketua bahagian tu of course dia nak pertahankan sebab dia boleh dapat manfaat banyak. Tapi yang ahli-ahli UMNO yang duduk dalam kampung, yang kat taman-taman ni, untuk apa dia nak mengundi UMNO? Undi UMNO, undi kepada Pakatan Harapan. Undi kepada Pakatan Harapan, undi kepada UMNO.
Jadi adakah orang UMNO hari ini sanggup terima DAP, sanggup terima Anwar Ibrahim dan sebagainya? Jadi fikirlah kalau nak bagi satu undi kepada mereka. Jadi saya nak tunjuklah sikit, bukan saya nak cerita pasal Melayu ya, saya nak bagi tahu kalau kita tengok hari ni apakah bukti Pakatan Harapan ni PKR dan DAP ni dia tidak reti mentadbir negara. Ni siapa dia duk kacau komen saya ni ni ada juga orang gila macam ni saya ban dia. Sat berada okey ban. Boom pada muka hang. Bukan susah, saya admin, I can ban you. Okay? Tengok daripada luar. Okey, apa bukti hari ni Pakatan Harapan tak pandai mengurus dan mentadbir negara? Hari ni saudara tengok, dah lah buat bajet yang besar, 388.1 bilion, bajet yang paling besar dalam sejarah penubuhan negara Malaysia. Dulu mereka kata kita buat bajet besar 376 bilion mahal apa semua. Lah ni mereka buat bajet 388 yang terbesar dalam sejarah penubuhan Malaysia. Kita ingatkan dah selesai dah bajet tu, sebab kita dah sampai dah hampir kepada defisit fizikal dan sebagainya. Dan saudara kena tahu had statutory hutang kita dah nak rapat dah. Had statutory hutang kita adalah 62% daripada keluaran negara kasar. Sekarang ni kita dah sampai 61%. Kemungkinan bila kita dah belanja terlampau tinggi sampai defisit, kita nak kena tambah hutang negara lagi. Adakah kita nak hutang? Hutang pun sekarang ni dah sampai 1.2 trilion. Dan hutang pada zaman Najib Razak 676 bilion. Najib tinggal. Dan bila Lee Kuan Yew jadi Menteri Kewangan, Lee Kuan Yew umumkan hutang negara. Ni siapa Datuk masuk ni? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oh ni YB nak pergi dekat ni. Room Maklin. Ya, YB Datuk. Assalamualaikum YB Datuk terkejut saya. Tengah duduk seronok YB Datuk minta maaf. Boleh live dah kah? Boleh. Siapa hari ni nak dengar YB Datuk hari ni, saya terima kasih Abang Syed Faizal hari ni YB Datuk akan duduk dalam Pisang TV. Saya rasa sekarang kot waktunya. Pisang TV ataupun rasa tadi yang banner saya dapat tadi Pisang TV. Akan membicarakan ada beberapa topik yang penting lah berkaitan dengan Kedah dan sebagainya. Jadi sesiapa yang nak berinteraksi bersama dengan YB Datuk itu, dan untuk pengetahuan semua, YB Datuk adalah orang yang pertama memperjuangkan KWSP rakan-rakan KWSP kita. Kalau nak pergi berinteraksi boleh pergi dekat Pisang TV Jadi mungkin boleh tanya YB Datuk what is the next step. Saya tak boleh sebut walaupun saya tahu kan, saya tak boleh sebut. So hampa pergi tanya sendiri dengan YB Datuk. Dan YB Datuk boleh jawab tentang SSPN. Ya, SSPN. Sebab YB Datuk Wan lah antara orang yang memberi, orang kata akaun SSPN ni kepada seluruh orang-orang yang susah di Malaysia. Dia hampa boleh pergi tanya di di Pisang TV Pisang TV. Pisang ke pisang, lebih kurang itulah. Okey, kita sambung tuan-tuan. Hutang negara yang ditinggalkan oleh Najib Razak pada tahun 2018 Mei yang dilaporkan adalah 676 bilion ringgit. Apabila Lee Kuan Yew menjadi Menteri MOF pada ketika itu, dia sendiri melaporkan dan keluar laporan Bank Negara pada akhir 2019, hutang negara telah pun mencapai 1.1 trilion ringgit, tuan-tuan. Daripada 676 pi 1.1 trilion. Siapa yang buat hutang? Adakah Tan Sri Muhyiddin buat hutang? Jadi saudara tahulah hari ini siapa yang buat hutang paling banyak. Tuan-tuan pun tahu. Jadi masa Tan Sri jadi Perdana Menteri, hutang dah capai pun kepada angka 1 trilion. Hari ini mereka jadi kerajaan, hari ini mereka nak buat hutang lagi. Dia tambah lagi, buat bajet besar, nak tambah bajet lagi. Habis itu nak belanja apa? Duit simpanan tidak ada, maka buat hutang lagi. Last kali, berapa banyak hutang negara kita? Setiap kali mereka memerintah naik sampai trilion-trilion. Lepas ni buat hutang lagi jadi apa? Lah 1.2 trilion. Di akhir 2023 bentang, hutang kita berapa? 1.5 trilion. Next year hutang kita 1.8 trilion. Last kali berapa banyak generasi di masa depan
yang nak tanggung hutang yang telah dibuat oleh kerajaan Pakatan Hancing ni, saudara-saudara semua. Jadi hari ini kita nampaklah bahawa mereka tidak tahu untuk mentadbir dan menguruskan negara dengan baik. Anwar mengumumkan bajet pertambahan untuk memberi wang secara cash kepada rakyat pada hari ini. Dan dia mengatakan bahawa nelayan pesawah dan pekabun kecil akan mendapat RM200 duit raya. Saya nak tanya saudara semua, dalam keadaan ekonomi hari ini, berapakah nilai RM200 pada tahun 2023 pada hari ini? Berdasarkan indeks harga pengguna ataupun consumer price index. Berapa tuan-tuan nilai dia? RM200 hari ini berapa nilai? RM200 hari ini tidak ada nilai, tuan-tuan. Bukan saya kata tak ada nilai langsung. Saya pergi beli. Dan saya pergi beli barang rumah baru ni. Berapa ratus saya beli? RM726. Pergi pasar borong beli barang basah RM400. Harga ikan kembung sekilo 18. Harga ayam sekilo RM10.50 hingga RM11 pun ada. Harga sayur mahal. Semuanya mahal. Dan saudara-saudara semua, udang mahal, sotong mahal. Lagilah kita tak boleh nak makan dah. Dan saya beli barang rumah untuk sebulan RM400. Beli barang kat supermarket lagi RM276. Jumlah keseluruhannya RM676. Punyalah mahal. Jadi tuan-tuan, berapakah 200 di sisi rakyat hari ini? Bila saya cakap macam ni, kan, mungkin ada orang Pakatan Harapan yang buat tepuk dahi, yang kata bodoh dia ni, kerajaan bagi duit pun tak reti bersyukur dan sebagainya. Saya saja hurai bagi panjang supaya mereka keluar kenyataan tu. Sebab apa? Jadi sekarang ni bukannya kaedah macam mana kita nak tunjuk siapa bagi duit lagi banyak. Siapa nak bagi cash dan sebagainya. Bukan cara takbir kerajaan macam tu, saudara. Nak takbir kerajaan hari ini, Anwar perlu tengok bagaimana nak turunkan inflasi. Macam mana nak turunkan harga dekat pasaran. Duit-duit tersebut daripada RM200 tu, saya nak tanya, 200 dengan turun harga, yang mana rakyat nak? Rakyat nak turun harga sebab dia boleh jimat lagi banyak. RM200, tuan-tuan, bahagi dengan 12 bulan. Sebulan berapa tuan-tuan dapat? Sebulan berapa tuan-tuan dapat? RM200. Ni saya nak ajak suruh rakyat Malaysia jadi cerdik. Kalau tidak, kita tak boleh fikir. Anwar bagi, kita rasa non bagi. Alhamdulillah Pak Non. Rupanya Pak Non duk kencing kita, tak erti takbir negara, merugikan duit kita. Kita pun duk pergi sokong dah. Duk kata, bagusnya non kari, non semua dah. Mana saya punya kalkulator tak ada pula dah kat sini. Kalkulator, Sat, buka sini. Sat, berapa tuan-tuan saudara bantu saya, Sat? Berapa 200 divide dengan 12? Sebulan berapa dapat? Saya tak payah buka lah. Ampalah tolong tek, Sat. RM16.07. Dapat RM16.07 sebulan. Tapi kalau kerajaan memikirkan soal nak menurunkan harga barang, hampa boleh jimat satu bulan RM100-200. Kalau jimat sebulan RM100, setahun RM1,200. Nak 200 kan, nak RM1,200. Of course lah kita nak RM1,200. Untuk apa kita nak RM200? Maka apa yang perlu kerajaan buat hari ini adalah, dengan melakukan pembaziran ke atas wang tersebut, kerajaan perlu memikirkan untuk menambahkan subsidi bagi menurunkan harga barangan seperti harga ayam, telur yang telah pun mencecah sehingga RM11 sekilo pada hari ini. Jadi selain itu juga, kerajaan juga boleh menggunakan wang tersebut untuk subsidi untuk elektrik, untuk nak menurunkan secas elektrik. Yang sekarang ini 44% yang dikenakan kepada medium voltage, high voltage dan juga MNC. Kepada kadar yang lebih rendah, kerajaan subsidi bagi kadar itu lebih rendah, supaya harga barang di supermarket, harga roti Gardenia, harga Nestle dan sebagainya tidaklah melambung macam sekarang ni sangat mahal. Harga sos botol RM5 lebih, dulu baru RM3. Harga hicap dulu baru duk ada berapa ringgit je, RM3 lebih. Lah ni RM5 dekat RM6 dah, tuan-tuan.
Jadi dah naik harga RM2 lebih. Sebab apa? Disebabkan peningkatan secas elektrik sebanyak 44%. Bagi pesawah-pesawah pula tuan-tuan, pesawah bukan dia nak bantuan RM200 ni. Boleh tanyalah pesawah-pesawah kat sini. Pesawah hari ini mereka minta supaya kerajaan menambah subsidi kepada input mereka. And contohnya skim subsidi baja padi and skim insentif pengeluaran padi, skim baja dan racun padi, bukit dan padi huma, skim insentif benih padi dan juga subsidi output melalui skim subsidi harga padi SSP. Kerajaan boleh menambah subsidi kepada situ and untuk mengurangkan input kos pesawah supaya mereka boleh dapat hasil yang lebih besar. Dan mereka tahu macam mana mereka nak belanja dengan hasil yang lebih besar tersebut. Begitu jugalah dalam pertanian hari ini, sayur dan sebagainya. Mereka bukan nak RM200, tapi mereka minta supaya kerajaan menambah subsidi kepada baja yang hari ini begitu mahal sehingga mereka tidak mampu untuk menjual dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Jadi inilah yang mereka minta. Dengan kerajaan menambah kepada subsidi-subsidi ini akan dinikmati oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia akan dapat raya dengan lebih, orang kata harmoni dan sejahtera pada tahun ini. Yang mana duit yang terpaksa mereka gunakan untuk berbelanja. Sebagai contoh, dulu saya belanja duit rumah di antara RM300 hingga RM400. Sekarang ni saya terpaksa belanja RM700. Kalau kerajaan boleh bagi turun harga yang saya boleh belanja RM400 lagi, maka hari raya ni saya ada RM300 untuk saya belanja bagi duit raya, beli baju raya dan sebagainya. Jadi saudara, kalau kerajaan bagi RM200, nilainya ada apa? Harga kuih hari ni pun sampai RM50-60. RM200 nak beli apa? Spender pun tuan-tuan RM40 2 lai. Saya baru beli boxer RM40 2 lai. RM200 yang kerajaan bagi tu kita boleh dapat berapa? 8 lai spender untuk hari raya. Berapa? Kita bukan anak spender. Kita nak pakai baju raya. Baju raya perempuan hari ni RM300-400. Baju Melayu duk ada RM200-300. Rakyat bukan nak pakai spender pergi jalan rumah member-member untuk raya. Rakyat bukan nak pakai spender untuk duduk di pagi raya. Rakyat bukan nak pakai spender untuk pergi sembahyang raya. Rakyat nak pakai baju raya. Baju raya pun dia tak mampu nak beli sebab harga yang mahal dan sebagainya. Zaman kerajaan Madani hari ini, kerajaan Madanon, bukan kata rakyat tak mampu untuk beli baju raya. Rakyat terpaksa pakai spender di hari raya yang pertama. Okey tuan-tuan, pesawah kena potong subsidi racun 25%. Patutnya ditambah menggunakan duit tersebut supaya kita ada duit yang lebih untuk kita berbelanja dan sebagainya. Okey saudara semua, bila PN bagi RM200, kita bagi RM250 kepada pesawah. Berem menyawa dulu Ustaz. Monti menyawa. Okey tuan-tuan. Orang Pakatan Harapan, mereka suka bila sebut spender. Mereka suka lelaki yang pakai spender di hari raya pertama. Tapi kita tak mau pakai spender, tambah-tambah dengan kerajaan hari ini. Laki nak pakai boxer duduk luar rumah pun takut. Saya tanya member saya, dia selalu pakai seluar pendek, pakai boxer duduk kat depan rumah. Lah ni dia pakai seluar panjang dan sebagainya. Bila saya tanya kat dia, awak siapa ni? Anda berubah kalau ni bulan Ramadan. Dia kata tak. Sebab hari ni kerajaan Madani. Dia risau, dia kata. Dia takut. Dan tiba-tiba dia duduk depan rumah, orang main pegang dia. Dia risau. Okey, tuan-tuan. Selagi kita duk hentam lebih-lebih, lagi mereka blok pula kita punya live. Macam semalam. Okey tuan-tuan. Mereka pakai spender kat luar ni. Tolonglah letak jawatan 11% Hanat suka pakai spender. Okey tuan-tuan. Berpeluh itulah pasal dia.
PMX gagal mendengar rintihan denyut hati rakyat. Ya betul tuan, tak pandai urus ekonomi. Tak pandai. Hari ni harga, mereka kata apa? Ada tadi petang tadi, ada budak tu seorang duk cerita. Dia kata dalam belanjawan mana ada menu ramah. Saya kata kepala otak dia cakap tak ada menu ramah dalam belanjawan. Dalam belanjawan 2023 ada. Ada menu rahmah. Siapa kata tidak ada menu rahmah? Ada. Tapi tuan-tuan, saya nak faham, Menteri Ekonomi ni dia kerti tak apa beza BIM dengan floor price? Ada tak orang hak tahu kat sini apa BIM price, apa floor price? Harga siling dengan harga lantai. Hangpa tahu tak apa harga siling, harga rantai? Harga rantai dah. Ada tak kat sini? Hangpa pergi baca harga siling, harga lantai. Dia panggil BIM and floor price. Hangpa tahu tak? Jadi hangpa nak tahu menteri hari ni, Menteri Ekonomi hak cakap pasal ekonomi tak erti apa, dan mereka kerja duk hujah tentang demand and supply saja. Ada tak tahu tentang apa nama ni? Ya. Tok Wan ada dekat tu. Ada dekat ni maklimnya tu. Ada ni tak? Ada tak siapa tahu apa benda apa BIM price and floor price? Harga siling, harga lantai. Hamba tak tahu, hamba pergi baca dekat Google. Hamba pergi baca baru hamba tahu bahawa Menteri Ekonomi lawak antarabangsa tak tahu apa-apa tentang ekonomi. Ni saya punya ketua Sri Kandi Al Ustaz masuk kat Syamsilah Siru kita. YB benar ya. Kat Syam kita Kedah benar kat Syam, YB benar kita. Ni bakal exco wanita di Negeri Kedah, Syamsilah Siru. Hamba lintas tadi, hamba tolong pergi follow dia. Ini kita punya bakal exco Negeri Kedah wanita yang akan gantikan apa pendang tu, apa Sungai Tiang. Sungai Tiang tu suruh dia pencin. Bagi kita ganti dengan orang yang buat kerja pula seperti kat Syamsilah kita. Dia akan membela nasib wanita dengan begitu dahsyat dan hebatnya. Okey tuan jadi siapa tahu floor price ni? Tak tahu Kelakar je mana ni. Hamba pergi baca enggak BIM and floor price. Pun hamba tahu kata depa ni mangkuk ayun tak erti nak kontrol ekonomi. Jadi tuan-tuan, peniaga dia dah sampai dia punya ni tuan-tuan ambil kat sini kita panggil sebagai harga siling. Ni dari saya ni harga siling lah, kira dah sampai maximum price. Di bawah ni saya punya minimum price lah, kira harga lantai saya. Jadi tuan-tuan, harga yang ada dekat peniaga sekarang ni depa dah sampai dia punya maksimum dah. Maksimum apa dia panggil BIM price ataupun maksimum harga siling tu dia dah sampai dah. Jadi dia tak boleh nak turun harga. Kalau dia turun dia rugi. Sebab apa? Harga barang asas mahal. Sebagai contohnya tuan-tuan nak jual pen. Tuan-tuan jual pen, tuan-tuan ambil dengan harga model RM1. Jadi tuan-tuan jual pen ni RM2. Jadi tuan-tuan dapatlah untung RM1 untung dia. Jadi kerajaan kata hari ni adalah rakyat jangan ambil untung RM1, ambil untung RM5 ya. Turunkan harga pen tu sekarang ni harga pen naik, harga model naik RM1.50. So dia kena jual berapa? Dia kena jual RM2.50. Dia kena jual yalah RM2.50 sebab ada kenaikan 50 sen. Jadi dia tambahlah untuk dia dapat keuntungan. Kerajaan kata apa? Kerajaan kata jangan jual RM2.50, jual RM2. So dia rugi. Yang 50 sen tu dia guna untuk bayar pekerja dia dan sebagainya. So kerajaan kata tak apa, buang 50 sen, jual RM2 saja. Walaupun harga asas naik. Inilah yang berlaku dalam menu rahmah. Menu rahmah macam ni lah berlaku dia. Harga kos dah naik. Tapi kerajaan kata kecilkan keuntungan. Makanya ini yang kita panggil dia bodoh, tak erti buat kerja. Menteri Ekonomi pun 5x2, 2x5. Menteri hak tukang pergi umum menu rahmah tu pun sama agak 5x2, 2x5. Dia sepatutnya jadi kerajaan, bukan dia suruh rakyat kurangkan keuntungan. Dia kena tengok pasal kos tu meningkat dan dia kena pergi kaji dia punya rantaian bekalan supaya harga tu turun. Jadi barulah harga tu akan jadi turun. Lepas tu bila dia tak boleh nak jawab, apa dia kata? We'll leave it to the free market. Bagi pasaran menentukan. Kalau bagi pasaran menentukan, orang nak jual nasi lemak RM5 boleh. Tapi masalahnya kalau dia jual nasi lemak RM5, ini menteri jadi menteri ekonomi pun badut.
Jadi tanpa pergi baca, orang akan memahami apa yang saya kata kat sini. Jadi tuan-tuan, hari ini kita nak sembang tentang menu rahmah. Yang menanggung kerugian adalah peniaga. Peniaga hari ini menggunakan menu rahmah ni adalah untuk marketingnya. Dia marketing 2-3 bulan saja. Dia bukan nak buat selama-lamanya, dia tak boleh buat. Sebab harga ayam ni macam sekarang ni. Menu rahmah pula berapa? Apa harga ayam RM11. Hari tu mungkin harga ayam RM9. Kerak berapa? Kerak bagi kecil sikit lah. Bolehlah jual dalam RM5. Lah harga ayam dah naik RM11, RM12. Dia nak jual apa? Dia mesti kena jual RM6. Sebab dia untung dah tak ada. Untung dia tinggal RM5. Lah kerajaan kata tak payah, tak apa. Untung 10 sen pun tak apa. Janji bantu kerajaan. Ini bukan kerajaan. Ini badut. Dia suruh kita untung 10 sen untuk bantu kerajaan. Kerajaan kena bantu peniaga-peniaga kecil. Kerajaan kena bantu rakyat yang susah. Kerajaan kena bantu untuk menurunkan harga barang. Ni dia kata tak payah rakyat bantu kerajaan. Baik suruh rakyat pergi jadi menteri yang berletak jawatan lagi bagus. Sebab mangkuk ayun sangat. Okey tuan Wah, ni Ustaz Elmi masuk. Kita kena jadi bagus sikit. Saya kena duduk sini. Itulah saudara semua apa yang saya terangkan kepada saudara, yang memberi masalah kepada kita pada hari ini. Jadi kita memintalah supaya digantikan dengan menteri yang lebih ada ilmu, menteri yang lebih cerdik supaya dapat membantu rakyat. Ya Ustaz Elmi Ustaz duk marah. Ustaz marah MB dia kena kerat. Ini pun satu hal juga badut. Tuan-tuan, menteri besar dilantik ada seorang lah, orang Pakatan Harapan. Ustaz Elmi masuk, saya nak cerita lah badutnya mereka ni. Dia kata apa? Dia buat satu video. Dia ni kita tahu dia nak bertanding dalam pilihan raya di Kedah. Jadi orang dia buatlah satu video. Dia kata hari ni rakyat di Kedah tidak mau iktiraf MB. Disebabkan MB ni dia bukannya menang dalam pilihan raya, dia jadi MB. Dia ni adalah kerana berpakat untuk membentuk kerajaan. Lepas tu saya tanya dia. Saya kata hari ni kalau hang kata hang tak mau iktiraf MB, aku tak mau iktiraf Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ku. Hang nak kata apa? Mana boleh. Sebab Anwar dilantik mengikut kepada perlembagaan. Dia adalah seorang Perdana Menteri. Jadi rakyat Malaysia kena hormat kepada Perdana Menteri. Dan kena menerima bahawa Anwar Perdana Menteri. Saya kata kat dia, di negeri Kedah ada perlembagaan undang-undang negeri Kedah. MB dilantik oleh Sultan untuk menjadi Menteri Besar. Dia diangkat oleh Sultan untuk menjadi Menteri Besar. Macam mana hang boleh kata hang tak iktiraf dia pula? Dia kata MB dia pakat dengan bersatu apa semua tubuh kerajaan negeri. Saya kata Anwar apa hampa menang semua. Hampa pun pakat juga. Tapi bila kena kat hampa suruh respect. Bila kena kat MB tak mau respect dan sebagainya. Ini tuan-tuan, hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Ini kita kena tahu. Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertua Agong. Menteri Besar dilantik oleh Sultan dalam negeri tersebut. Mana boleh nafikan hak Menteri Besar? Kalau hang pergi buat program dalam negeri Kedah, hang tak boleh buat hang ni lebih besar daripada Menteri Besar tu. Kena panggil dia pergi sekali lah sebab dia mengurus takbirkan negeri Kedah. Yang dilantik oleh Sultan. Dia Perdana Menteri walaupun dia urus negara macam orang gila, tapi dia Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertua Agong. Jadi kalau dia nak orang respect dia kena respect juga Menteri Kedah. Apa Menteri Besar Kedah ni tak mau iktiraf pula Menteri Besar Kedah. Gila ke apa? Gila lah hang siapa bukan hang lantik Menteri Besar. Yang lantik Menteri Besar adalah Sultan. Bila kena kat batang hidung dia kena respect dia sebab dia yang lantik dia Agong. Pandai no Pak Non ni. Anak-anak Non ni pandai tuan, Non kari semua ni. Okey saudara semua. Saya akan stop live dulu tuan sebab saya nak pergi dengar Datuk Wan Saiful Wanjan di Pisang TV. Sekali lepas dia live lagi mungkin saya akan live semula. Jadi saya minta lah semua kawan-kawan kita yang ada soalan sebut Non ni saya kira dia marah lah. Kita tunggu ada soalan ke? Ada soalan nak tanya boleh lah. Ada soalan tapi bagi soalan yang relevan sikit lah kan. Janganlah duk bincang tiap-tiap malam duk sembang pasal apa ke kaum agama amanah ni tak ada benda lain kan nak sembang. Orang sembang pasal ekonomi. Patutlah amanah ni mana ada orang nak join dia. Amanah ni tuan-tuan adalah parti di Malaysia yang orang tak sedar. Ada kan? Ada amanah ni. Kalau orang adalah amanah ni dia macam dia special case ataupun dia macam penyu di Terengganu. Jadi dia kena lindung ataupun macam bunga refleksia.
Kan, jenis-jenis yang spesies yang terancam kena lindung. Sebab tu dia dilindungi oleh apa DAP, kan. Jadi dia spesies yang terancam. Jadi sebab apa dia jadi macam tu? Sebab merapu. Hari-hari duduk sembang pasal bangsa kaum. Ada banyak lagi rakyat duit tak ada. Dia duduk sembang pasal LGBT masuk dalam toilet. Apa benda? Saya dengar Amanah Parti sampah. Betul sampah. Kepimpinan mereka pun sampah kak. Yang mana orang ada ni, apa nama, yang nak tanya soalan, kita bagilah. Sebab dia spesies yang terancam. Ni kita ada ustaz kita pun ada sini, Ustaz Abdullah Khairi pun ada kat sini juga. Apa nama ni, Assalamualaikum Ustaz. Mana tahu Ustaz nak lintahkan singa ke kereta api ke kan. Okey bagi link Datuk Wan berpi kat ni Pisang TV. Tak pun type lah dia punya nama, Wan Saiful Wanjan. Nampak pun nama dia pun tak tahu. Apa jangan tambah belakang ni pula Wan Saiful Wanjan ni. Okey. Mana pan? Pen mana pen? Tadi duk main nak tanya sangat soalan. Saya duk tumpu nak jawab soalan kat dia. Dia lari pergi pula. Orang amanah ni, mereka ni spesies terancam kan. Spesies yang sangat terancam. Saya kata kat orang amanah, hampa nak main kempen kat aku, hampa tak ada kempen kat aku, hampa pergi cari orang dulu. Ini dalam satu parlimen orang pun tak ada. Kalau tuan-tuan sebut pasal amanah ni, orang kenal siapa? Orang tahu Mak Sabu dengan apa Mak Sabu, Mahfuz dengan tu apa nama? Khalid. Itu je orang tahu. Hak lain orang tahu tak? Tak ada tu, tinggal tu lah. Nak tu pun dua mampus dah, tinggal seorang. Mak Sabu seorang lah. Mujahid apa? Kenal? Saya tak kenal Mujahid kan? Hak ada tu je lah. Hak lain pun ada dengar tak? Amanah punya pemimpin DUN apa pergi cari orang lu, jangan duduk main duduk sibuk kan. Lepas tu setiap malam macam mana orang nak ikut? Setiap malam duk cerita pasal nak bawa orang pergi gereja, boleh tak boleh kan. Syekh Muaz marah jangan marah kan. Jangan marah. Saya cakap benda yang betul, saya bagi semangat. Kamu tengok hari tu macam Ketua Amanah Terengganu main menghadap saya hari tu. Sembang bumpang kan. Bila kita ni sikit lari turun bawah kan. Sembang fakta lah, apalah, itulah, inilah. Ketua Amanah Kedah masuk PKR. Dia pun rasa sebab apa dia masuk pergi dekat tu. Dia pun rasa macam Amanah ni hidup segan mati tak mau. Yang bestnya, orang-orang Amanah ada mereka buat live tu, mereka kata apa? Mereka kata mereka meninggalkan PAS ni adalah yang ni lawak tuan. Dia tu daripada duk masuk dalam live dia duk tegur saya apa kan. Lah ni dia tak mau, dia merajukkan saya lah. Dah saya masuk live, saya dengar dia cakap. Dia kata saya ni orang PAS. Saya tinggalkan PAS ni sebab PAS ni buruk. PAS ni jual agama. Macam-macam lah dia sebut tentang PAS ni. Lepas tu dia katalah dia memilih jalan untuk keluar daripada memindahkan daripada keburukan kepada kebaikan. Mana dia adalah daripada PAS dia pergi kepada amanah lah. Jadi saya tanya dia, tolong listkan kat saya keburukan dalam parti PAS tu dan apakah kebaikan di PAN. Sampai hari ni diam terus. Sebab apa tuan-tuan? Kita tengok depa duduk dalam PAS dulu, depa pakai serban kan. Abang Mat pun pakai lebay, senyum, manis kan, pakai jubah apa. Bila depa pergi duduk di sebelah amanah, depa pakai seluar jin, mereka pakai baju apa semua. Lepas tu kita tengok lah, mereka ni ada masalah identiti. Daripada pakai jubah, tiba-tiba pergi pakai t-shirt apa semua. Itu kita dah nampak kebaikan, keburukan. Kita pun dah fikir, macam mana boleh jadi kebaikan pindah daripada keburukan pindah pergi kebaikan, tapi nampak macam pergi lagi jadi buruk. Hak tu baru kita tengok daripada image dia. Belum kita tengok daripada dia punya hujah dia apa semua lagi. Duduk lampas duduk baca doa, keluar berlepas balik terus mic. Orang kata pindah daripada keburukan kepada kebaikan. Kau mana? Sampai hari ni tak berani dah tengok saya. Diam terus. Diam terus. Tak kata apa dah. Pergi Zumba kawan tu diam terus sampai hari ni. Kesian kat mereka. Mereka takut kena cok lebay.
Aduh, takut kena cok lebay. Apa? Lebay ni adalah satu pakaian. Kan? Macam saya jumpa kan mereka. Ni semua pakai main ni. Hampa tak blok mereka. Hampa pandai bagi aku duk bagi hangat mereka. Cerdik mereka. Kan? Apa? Mereka ni. Duk cerita pasal PAS ni. Mereka duk cerita daripada sudut pakaian tau. Daripada sudut serban. Daripada sudut jubah apa semua kan. Lepas tu bila saya masuk tanya dengan mereka. Saya kata kat mereka. Jubah dengan serban ni dia adalah PAS ataupun pakaian. Dia kata kat saya pakaian. So kenapa hang mencerminkan kepada orang ramai bahawa jubah putih serban adalah PAS? Lepas tu dia tukar topik. Dia tanya saya, adakah agama itu adalah PAS ataupun PAS itu adalah agama? Saya tanya, dah, saya tak mau pergi situ. Saya nak balik hari ni dulu. Saya nak tanya, pakaian itu ataupun PAS ataupun pakaian tu semua orang boleh pakai. Kan? Sebab tu saya katalah, orang di AP nak pakai jubah pun tak salah. Kan? Ling Guang Eng nak pakai serban pun tak salah. Bukan ada halangan. Sebab itu adalah pakaian. Kalau orang Islam pakai, dia dapatlah pahala dia melakukan sunnah dan sebagainya. Kalau orang lain nak pakai, boleh pakai tak? Pakailah sebab pakaian. Bukan ada masalah apa pun. Kan? Jadi dia duk bincang pasal apa? Bincang tentang pakaian. Jadi rakyat tengok apa duk bincang pakaian ni. Kami duit tak ada atas meja. Kami ni susah. Agama terancam. Ni naik pula 147 orang nak dimurtadkan. Masuk di mahkamah pula. Sebelum ni kes Indra Mutu VS dengan Majlis Agama Islam Negeri Perak. Ini kes orang asli lawan dengan MUIT pula. Jadi hal ni yang kita nak perjuang. Agama kita terancam. Kita nak membela bangsa kita daripada sudut sosio-ekonomi dan sebagainya. Yang mereka duk sibuk, duk cerita pasal serban dengan jubah. Kita pun patutlah amanah ni jadi spesies terancam. Okeylah tuan-tuan, saya malas dah kesian. Mereka pun dah keluar sibuk lebih-lebih kesian ni bah. Kesian ni bah ni masuk. Spesies-spesies yang terancam. Saya bilang, boleh bilang lah ada seorang. Lepas tu di bawah ni ada apa? 2 orang kan. Boleh bilang lah. Tak apalah. Sekurang-kurangnya meramaikanlah amanah ni. Kesian. Kita nak lawan dengan MB Kedah. Ibarat macam mana tau. MB Kedah ni gajah. Dia ni tentera bergajah tau. Main dengan bala-bala tentera. Di PAS ni ramai di Kedah ni. Lepas tu adalah orang amanah main 4 orang. Kita nak lawan dengan MB. Kita nak lawan dengan MB. MB tengok apa tau? Dia ni apa ni? Dia cakap apa ni? Dengar halus ya seorang. Kami nak lawan dengan MB. Tapi bila kita tengok ada orang kah? Siapa dia ni? Siapa dia duk kelih kat kita ni kan? Kita macam tengok. Rupanya lah ada. Marah perempuan mana Syan ada apa? Kita main dengan bala tentera kita apa semua sekarang di Kubang Pasu, di Sik, di Baling, penuh ni orang kita kan. Tiba-tiba mereka main 3 orang. Kita nak lawan dengan MB, kita nak lawan kan. Kita ni dengan tentera bergajahnya apa semua kita tengok. Pedia dia ni kan. Dia pun duduk di situ bah. Membujur lalu melintang patah. Kita tengok lah budak ni sepa sewil ke apa. Duk tak tahu lah membujur lalu melintang patah. Jadi bagilah ramai sikit orang. Barulah kita nampak ada orang. Ini orang pun tak ada. Duk gantung dengan DAP ya buat apa. Okey tuan-tuan. Saya rasa setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang terus share live saya ni. Bagi rancak sikit lah. Teruslah share baru saya semangat. Banyaklah lagi cerita lawak saya akan bagi. Teruskan share live saya. Dan siapa yang bagi gift tu, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan.